kurnianya malam ini sekali lagi kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita membicarakan topik yang berkaitan dengan tasawur Islam, ataupun kita nak melihat Islam dari perspektif yang betul berasaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita semua sedia maklum dan kena terima satu hakikat bahawa Islam adalah yang terbaik. Tidak ada yang lebih hebat daripada Islam, melainkan Islam lah, ya. Kerana ia merupakan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung kembali perbincangan tasawur Islam bahagian yang keempat. Terima kasih kepada saudara Faris, nampaknya telah adjust ataupun ubah edit PowerPoint saya tu jadi comel lagi. Mudah-mudahan ianya dapat memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Jadi malam ini kita akan melihat ciri-ciri keistimewaan yang ada pada Islam yang keempat, ya. Dari perbincangan ciri-ciri sifat-sifat inilah, ya, kita harapkan committed kita dengan Islam itu bukan berasaskan kepada ikutan semata-mata, tetapi berasaskan kepada kefahaman dan keyakinan kita terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala, berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping kita dapat menggunakan akal kita, panca indera kita melihat perkara yang kita akan bincangkan ini, ya, supaya Islam yang kita anuti ini benar-benar orang kata jeliga dalam ataupun meresap dalam kehidupan kita. Malam ini kita akan melihat ciri yang keempat, yang kenapa Islam itu dianggap sebagai suatu benda yang istimewa. Ciri yang keempat iaitulah waqi'iyah. Waqi'iyah, Islam bukan agama berlandaskan teori sahaja, ya, tetapi perlu dibuktikan dengan amal perbuatan seperti solat, berpuasa dan sebagainya. Ataupun dengan lain perkataan, waqi'iyah ini bermaksud bahawa ajaran Islam itu bersifat praktikal dan realistik, ya. Ia bukan sesuatu dalam andaian pemikiran dalam bentuk falsafah, tetapi ianya sesuatu yang boleh diamalkan. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kalangan manusia. Allah Taala tak utuskan Rasul itu di kalangan jin, ya, di kalangan malaikat, kerana kelompok tersebut, makhluk tersebut, sesuatu yang tak sama dengan kita, yang tak boleh kita nak ikut, ya. Contohnya bagaimana malaikat dari sudut fizikalnya tak sama dengan kita, jadi macam mana kita nak ikut? Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Rasul itu di kalangan manusia, sama dengan kita dari sudut fizikalnya, ya. Dan juga apabila sebut dengan makhluk manusia, dia ada fizikal, dia ada emosi, dia ada perasaan dan sebagainya.
Jadi sebab itulah kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apabila kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah dia agama, ya. Jadi apa yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang bersifat praktikal, bukan dalam bentuk teori, bentuk falsafah sahaja. Sebab itulah ya, apabila manusia cuba menggunakan teori, falsafah, idea semata-mata, maka cara kehidupan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Ianya tidak praktikal, tidak dapat diimplementasikan. Walaupun ideologi falsafah itu dikemukakan oleh ahli falsafah yang begitu terkenal sekali di atas muka bumi ini, ya, tetapi apabila ianya tidak mengikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, ianya sesuatu yang dalam bentuk pemikiran saja. Nak praktik tak boleh, ya. Kerana apa? Kerana akal itu terdiri, kerana akal itu adalah ada kelemahan dia, ya, ada sesuatu bersifat makhluk, ya. Sebagai satu contoh, ya, saya pernah sebut perkara ni, bagaimana Karl Marx, ya, seorang ahli falsafah daripada barat, ya, yang telah mengasaskan ideologi komunis, ya. Bagaimana Karl Marx yang hidup dalam suasana pertembungan antara kelas, ya, khususnya apabila teori ataupun falsafah kapitalis telah menjadi suatu anutan masyarakat pada waktu itu, khususnya di barat, di Jerman, di Rusia dan sebagainya. Maka di sana kita dapat lihat bagaimana Karl Marx melihat terdapat penindasan, kezaliman yang begitu dahsyat sekali yang berlaku dalam masyarakat. Kezaliman dalam bentuk macam mana? Karl Marx melihat kezaliman itu berpunca daripada sistem kelas, ya. Kerana berebut sumber yang sedikit, maka berlakulah pergaduhan antara manusia, ya. Apabila berlakunya pergaduhan, maka sudah tentulah gulungan yang power, yang kuat akan mengambil kesempatan, dan yang miskin, yang lemah akan sentiasa dizalimi. Inilah yang berlaku dalam masyarakat pada waktu itu, khususnya di Rusia, ya. Dan ianya telah dibahagikan kepada dua kelompok, iaitulah yang disebut dengan bourgeois dan juga proletariat. Bourgeois ini golongan-golongan bangsawan, golongan-golongan kaya, tuan-tuan tanah, dan proletariat ini adalah golongan petani, pekerja-pekerja buruh dan sebagainya, ya. Jadi kekayaan orang yang kaya ini, orang yang berpengaruh dalam masyarakat ini, yang segelintir ini adalah berasaskan kerana bentuk kezaliman, penindasan tenaga terhadap golongan buruh, ya. Jadi oleh yang demikian, Karl Marx melihat dengan wujudnya jurang yang begitu dahsyat dalam sistem sosial dan sistem masyarakat, maka berlakulah kezaliman. Jadi untuk menghapuskan bentuk kezaliman tersebut, maka Karl Marx menyatakan perlu wujud suatu sistem yang sama rata, ya. Maknanya golongan bourgeois dan proletariat ini tak perlu wujud lagi, maknanya semua masyarakat sama sahaja. Tak ada orang kaya, tak ada orang miskin. Jadi untuk mengimplementasikan teori tersebut, maka manusia ataupun warga negara, ahli masyarakat tidak dibenar lagi memiliki harta. Semua harta akan menjadi milik negara, dan negaralah yang akan bagi sama rata harta tadi kepada rakyat, kepada masyarakat, ya. Kesan daripada situ kita lihat dalam beberapa ketika sahaja timbul masalah yang begitu dahsyat, ya. Masalah kemalaratan, masalah ekonomi yang
merudum, ya, dan sebagainya. Kerana apa? Kerana Karl Marx melihat dari aspek tersebut saja. Karl Marx tidak melihat manusia dari perspektif yang betul, ya, bahawa manusia ni dia ada roh, dia ada jasad, dia ada fizikal, dia ada emosi. Ada orang ada motivasi lebih, dia kuat bekerja, ada orang malas dan sebagainya, ya. Jadi apabila wujudnya kepelbagaian manusia dalam masyarakat tetapi nak dibahagikan harta, pendapatan yang sama, sudah tentulah akan wujud ketidakpuasan di kalangan ahli masyarakat, ya. Jadi di sini dapat kita lihat bagaimana teori tersebut, falsafah tersebut tidak ke mana, dan tempoh beberapa ketika sahaja maka ianya tidak dapat diimplementasikan dan akhirnya ianya terpaksa diubah dan sebagainya. Jadi ini sebagai satu contoh bagaimana apabila manusia ini cuba menggunakan rasional semata-mata tanpa melihat kepada hakikat yang sebenarnya, maka rasional itu tidak akan ke mana. Kerana apa? Kerana ianya hanya berasaskan kepada akal manusia, ya. Sedangkan manusia itu sendiri dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah tentulah Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apakah kelemahan, kehebatan yang ada pada manusia. Jadi untuk mengatasi apa yang ada, yang berlaku dalam masyarakat jurang yang begitu dahsyat itu, sebenarnya dalam Islam ada. Apabila ianya berasaskan kepada penyelesaian Islam, maka kita dapat lihat bagaimana dalam Islam ni adanya sistem zakat, sistem sedekah, wakaf, dan sebagainya. Jadi inilah kita dapat lihat betapa Islam ini adalah agama yang bersifat realistik, yang praktikal, yang bukan dalam bentuk teori semata-mata. Jadi ajaran Islam sentiasa seiring dengan kenyataan hidup manusia. Dalam menetapkan sesuatu hukum atau peraturan, Islam sentiasa mengambil kira realiti semasa, setempat dan adat yang diamalkan. Umpamanya jika suatu masyarakat telah mengamalkan sesuatu adat atau budaya tertentu dalam menjalankan aktiviti ekonomi atau perniagaan antara mereka, dan adat itu pula tidak mendatangkan sebarang keburukan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka ianya diiktiraf dan diterima dalam Islam, ya. Jadi oleh kerana manusia ini ada berbagai-bagai budaya dan sebagainya. Jadi selagi mana budaya tersebut, adat tersebut tidak bercanggah dengan prinsip Al-Quran, prinsip Islam, maka ianya diterima oleh Islam. Tak jadi masalah, ya. Sebab itulah kita lihat apabila kita sebut Islam, kita sebut Muslim, ada di mana-mana sahaja. Bukan ada di Malaysia saja, bukan orang Melayu saja, di China, di India, di Eropah, ya. Di mana-mana sahaja adanya Muslim, dan walaupun mereka itu Muslim, mereka mempunyai berbagai-bagai perbezaan, khususnya dari sudut budaya, ya. Dan inilah di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala cipta manusia ini, supaya kepelbagaian itu akan menjadi suatu perkara yang begitu hebat, begitu cantik apabila manusia gunakan kepelbagaian itu lita'arafu, untuk kenal mengenali antara satu sama lain, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Allah Ta'ala jadikan kamu ini berpuak-puak berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Untuk berkenal-kenalan, untuk bertaaruf, ya. Bukan untuk berkelahi, untuk berbalah, ya. Jadi itu di antara huraian perkara yang berkaitan dengan waqi'iyah. Selain itu, dalam memerintahkan ketaatan manusia kepada hukum-hukumnya, Islam tidak membebankan manusia dengan hukuman yang tidak realistik sehingga manusia tidak mampu menunaikannya. Misalnya, Islam tidak memerintahkan manusia untuk beribadah sepanjang masa hingga mengabaikan kerja-kerja harian untuk mencari rezeki, bagi menampung keperluan diri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Ya, jadi sebab itulah, ya, Islam ni bukanlah agama yang berbentuk kerahiban.
rahib, kependitaan, ya. Sebab itulah ya, kalau kita bukan walaupun Islam ni ada ibadah, ya, ibadah-ibadah khusus, solat, dan kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan banyakkan buat amal-amal soleh, di antaranya solat, puasa sunat dan sebagainya, tetapi bukanlah sampai meninggalkan perkara-perkara yang menjadi keperluan kepada kehidupan kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, ya. Sebab itulah juga Islam ini dikatakan bukanlah agama yang berbentuk kerahiban, ya, maknanya bukan berbentuk kependitaan, ya. Islam merupakan agama yang sangat mementingkan keadilan, namun begitu pada masa yang sama Islam mengiktiraf bahawa dalam realiti kehidupan manusia di alam ini terdapat perbezaan baik dari segi jantina, keupayaan fizikal dan mental, taraf ekonomi dan lain-lain. Dengan itu, dalam Islam, keadilan ekonomi umpamanya Islam tidak menuntut agar harta kekayaan dibahagikan sama rata. Hal ini kerana realitinya manusia tidak sama dari segi keupayaan fizikal, mental, kreativiti, kerajinan, tanggungjawab dan lain-lain lagi, ya. Sebab itulah kita lihat bagaimana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah di kota Mekah, ya, di Madinah, kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf ataupun Islam mengiktiraf akan kehebatan yang dimiliki ataupun keistimewaan yang dimiliki oleh sesiapa sahaja. Sebagai satu contoh, ya, kalau kita mempelajari sejarah tamadun Arab umpamanya, orang Arab ini walaupun disebut dengan jahiliah, mereka juga telah terkenal dengan kemajuan pembangunan dari sudut kesusasteraan umpamanya. Contohnya dari sudut kesusasteraan hiburan, ya. Zaman dahulu dah hebat hiburan ini. Sebelum Nabi SAW, zaman jahiliyah lagi memang dah ada hiburan. Bukan zaman sekarang saja ada akademi Fantasia ke, tak ada sekarang ni kan. Ada apa? Lawak ke, raja lawak ke. Zaman jahiliyah memang dah ada, dah hebat. Sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun semasa awal Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dilahirkan, ada beberapa pasar di Mekah. Di antaranya pasar Ukaz dan Zulmajaz. Ini dua pasar pentinglah pada masyarakat Arab di kota Mekah pada waktu itu, yang mana kedua-dua pasar ini merupakan pusat perdagangan antara orang Syam dengan orang Yaman nak bertukar barangan, dan ada masa-masa tertentu, ya. Dan apabila ada masa-masa tertentu, mereka bukan sekadar berniaga tetapi mereka berhibur, ya. Contohnya mereka akan mengadakan pertandingan, macam-macam pertandingan hiburan, di antaranya pertandingan bersyair, ya. Pertandingan bersyair, ya. Jadi orang Arab ini memang dia mempunyai kehebatan dalam bersyair. Ya, sebab itulah bahasa Arab kekal sampai ke hari ini. Kerana apa? Kerana keunikan bahasa Arab yang fusha itu. Ya, dia mengadakan pertandingan bersyair, dan syair-syair yang hebat ini, akan mendapat ganjaran, akan mendapat hadiah yang istimewa. Ya, kalau sekarang ni kalau orang menang dalam pertandingan hiburan dan TV, Astura sebagainya, ya, dapatlah 200-300 ribu, sejuta umpama. Tapi zaman dahulu dah ada. Tapi tak adalah kereta Ferrari ke, hadiah-hadiah macam tu, tak ada. Tetapi mereka diberi dengan title yang begitu diharapkan oleh semua orang, iaitulah title yang disebut dengan Al-Mu'allaqat. Apa dia Al-Mu'allaqat? Iaitulah syair-syair yang penyair-penyair yang mendapat kemenangan ini, yang syair-syair mana yang mereka boleh gubah syair ini, ya, maka syair mereka ini akan digantung di Kaabah. Ya, ada 7 syair yang digantung di Kaabah. Ya, bayangkanlah apabila orang pergi haji,
Sebab sebelum Nabi pun haji memang dah ada. Dia orang tawaf tengok syair. Hari ni orang pergi tawaf Kaabah tengok ayat Quran kan. Tapi dahulu tengok syair-syair yang digubah oleh penyair-penyair yang telah mendapat kemenangan dalam pertandingan syair di Pasar Ukas dan juga di Zulmajaz, ya. Jadi dan mereka ini mendapat title al-muallaqat, ya, yang tak tahulah nama al-muallaqat tu tangan segi ke apa ke, wallahu alam lah. Maknanya yang cukup dihormati, ya. Dan mereka memang hebat dari sudut kesusastraan, dari sudut bahasa, ya. Jadi apabila Nabi SAW mengajak kepada Islam ni, jadi kelompok-kelompok artis ini, kelompok-kelompok yang hebat dalam bidang kesenian ini, yang memang Allah Ta'ala kurniakan kehebatan dari sudut kreativiti mereka ini, jadi risau. Kalau aku ikut Muhammad, nanti kan aku jadi orang biasa, duduk sejik je lah, duduk surau je lah kan. Sedangkan aku ini ada hebat ni, ya, ada bakat. Jadi macam mana bakat aku? Apa macam tu sajalah. Tak, ya. Nabi SAW tetap mengiktiraf kehebatan bakat yang mereka ada. Ya. Sebagai contohnya Hasan bin Sabit, ya, penulis wahyu Nabi SAW. Ya. Dia merupakan masa zaman jahiliah seorang penyair yang begitu hebat. Ya. Yang begitu hebat. Orang dulu kalau syair ni, daripada pagi sampai ke malam, dia boleh ubah syair sudut bahasa. Ya. Dia boleh, kalaulah ada botol arak depan dia tu, dia boleh cari perkataan untuk memuji arak tu berjam-jam. Maknanya ini kepakaran, ini kehebatan yang dia orang miliki. Ya. Jadi apabila Islam datang, dibawa oleh Nabi SAW, bakat-bakat ini tidak dihapuskan, tetapi mesti digunakan untuk Islam, untuk dakwah, untuk kebaikan. Jadi apabila Islam, mereka ini masuk ke dalam Islam, memeluk Islam, maka bakat mereka digunakan, di antaranya menjadi penyair-penyair khususnya untuk pergi berjihad, untuk dakwah dan sebagainya. Jadi di sinilah kita dapat lihat betapa Islam mengiktiraf, menghargai apa sahaja keistimewaan yang dimiliki oleh sesiapa sahaja, dengan kerangka, dengan peraturan yang ada pada Islam. Maknanya dia kena refer batas-batas yang ada pada syariat Islam. Sebab itulah, ya, apabila kita sebut Islam, perkara yang berkaitan dengan hiburan, bukanlah Islam mengharamkan secara total hiburan, tak. Selagi mana ianya tidak membawa kepada kerosakan, maka ianya sesuatu yang dibenarkan oleh Islam, ya. Jadi di sinilah kita berbeza dengan Barat apabila kita sebut hiburan, kita sebut kesenian. Barat apabila sebut falsafah kesenian mereka, seni untuk seni. Sebab itulah, ya, atas nama seni mereka boleh buat apa saja. Dia buat karikatur, nak hina orang ke, nak telanjang ke apa, tak ada masalah. Kerana apa? Kerana itu sesuatu kebebasan yang perlu kita luahkan. Itu adalah suatu hikmah, ya, ataupun suatu bakat yang perlu diluahkan, ya. Jadi kita tak boleh sekat. Adakah macam tu? Jadi Islam dia ada batasan dia. Jadi di sinilah, ya, kalaulah dia itu hebat seni tetapi seni itu boleh merosakkan, maka Islam tak benarkan, ya. Jadi sebab itulah dari sudut nyanyian umpama tak ada masalah, ya. Kita boleh bernyanyi selagi mana ianya sesuatu yang tidak merosakkan, ya. Contohnya ada lagu-lagu daripada Indonesia, lagu Malaysia pun ada, ya. Nama apa? Lagu yang Indonesia yang biasa jadi sebutan orang kita juga, Abid Wallahualam. Saya pun dengar je lah, ya, kadang-kadang tu. Tapi selagi mana tidak merosakkan, okey je, ya. Begitu juga dengan kita tengok seni banner dan sebagainya, ya. Jadi seni-seni ini sesuatu yang dibenarkan oleh Islam selagi mana ianya tidak melampaui batas, ya. Dalam perkara yang berkaitan dengan sahabat tadi, ya, Nabi SAW ada menyebut, ya, orang yang
mulia di kalangan kamu, ya, akan menjadi orang yang mulia juga di kalangan aku. Ya. Jadi sebab itulah, ya, tokoh-tokoh yang hebat dalam Islam itu kadang-kalanya dia telah ada bakat sebelum di Islam lagi. Contohnya Umar Al-Khattab. Kenapa dia jadi hebat sampailah hari ini menjadi sebutan? Kerana ketegasan itu zaman jahiliah lagi. Ya. Begitu juga dengan Khalid Ibn Walid, seorang pejuang, seorang tentera yang hebat, panglima yang hebat masa jahiliah, ya. Khalid merupakan orang yang bertanggungjawab dalam peperangan Uhud, sehingga Nabi SAW cedera dan sebagainya, ya. Pada peringkat awalnya dilihat sebagai orang Islam kalah. Ya. Siapa yang mengetuai, yang menjadi mastermind tentera Quraisy ialah Khalid Ibn Walid. Tetapi apabila dia masuk Islam, dia menjadi seorang panglima yang hebat, yang disebut dengan Sayyidullah, dengan pedang Allah. Jadi di sinilah kita dapat lihat, ya, apabila seseorang itu, sesiapa sahaja, apabila dia berada dalam Islam, maka kehebatan kemuliaannya itu akan dihargai, akan dinilai juga oleh Islam, bukan tolak, ya. Jadi di sinilah kita dapat lihat Islam adalah agama yang bersifat praktikal. Bukanlah bila masuk Islam, kalau dulu dia jadi kaya, dia orang kaya, dia jadi miskin, tak, ya. Dia jadi, kalau dulu kaya, dia kaya juga. Kalau dia dulu orang yang hebat, dia akan jadi hebat juga. Dia tidak akan hapuskan. Cuma kehebatan yang apabila masuk Islam tu akan jadi lebih hebat lagi sebelum dia masuk, lebih hebat daripada kehebatan sebelum dia masuk Islam. Okey. Dan seterusnya, tawazun, ya, keseimbangan, ya. Tawazun ini merupakan ciri kelima yang memperlihatkan betapa Islam adalah agama yang hebat, kekal sampai ke hari ini, yang disebut dengan tawazun, keseimbangan. Iaitu setiap bahagian daripada bahagian yang lain saling berkaitan. Dapat dilihat dari aspek ciptaan Allah, langit dan bumi, sudut rohani, jasmani, dunia dan akhirat. Okey. Jadi tawazun ini bermaksud ajaran Islam yang memberi perhatian yang seimbang pada semua aspek kehidupan manusia dari segi individu dan masyarakat, ya. Jadi Islam melihat macam mana, dia nak lebih kepada individu ke nak lebih kepada masyarakat, ya. Kan, dia nak lebih kepentingan hak individu ke ataupun hak masyarakat. Kat mana Islam ni? Islam ada mengajak kepada keseimbangan, ya. Contohnya kita diperintah untuk solat berjemaah, tapi dalam masa yang sama kita kena ada juga masa untuk solat kat rumah, kerana dalam proses untuk mendidik ahli keluarga contohnya, ya. Sebab itulah kalau kita tengok jawatan kuasa surau sekalipun, kalau imam dia 51, 52, 53, tapi surau ni kan, maknanya ini proses apa? Untuk keseimbangan. Kalau dia berada di surau saja, kan, di masjid saja, masa mana dia nak mentarbiah ahli keluarganya? Kan dah tak seimbang. Itu sebagai contoh, ya. Jadi orang kata tak, dia kena fokus sebab ini untuk masyarakat, tak, ya. Jadi Islam dia mengambil keseimbangan antara individu dan masyarakat, ya. Contoh yang lain lagi, umpamanya kita diberi hak untuk memiliki, seperti mana yang pernah saya sebut, hak untuk memilik, kan, untuk memilik. Kalau komunis tak beri hak untuk kita memilik, semua jadi milik negara. Tapi Islam memberi hak untuk kita memilih. Itu kerana apa? Kerana kita ni manusia ada nafsu, ada kehendak, ada perasaan untuk memiliki sesuatu. Milik kereta ke, milik rumah ke, nak milik isteri ke, nak milik suami ke, nak milik, itu adalah fitrah manusia. Kita tak boleh nak hapuskan perkara ini. Ya, tetapi dalam masa yang sama, untuk menyeimbangkan dengan masyarakat, dalam Islam adanya sedekah, ya.
Dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ya, adanya proses jual beli, dan sebagainya. Ya. Antara rohani dan jasmani, ya. Kita ni ada roh. Nampak tak roh? Nampak roh. Nampak tak roh? Kita tak nampak lah roh, tapi kita tak ada roh lah. Kalau tak ada roh, tak boleh nak kecek dah kan. Tak ada lah kita. Kita ada roh. Dalam masa yang sama, kita ada jasmani, ada jasad. Ya? Maknanya kita kena tunaikan, kita kena seimbangkan keperluan rohani kita dan juga keperluan jasad kita. Ya? Kita tak boleh nak lebihkan rohani sehingga kita mengabaikan jasad, ataupun kita nak lebihkan jasad kita sehingga mengabaikan rohani. Tak boleh. Islam menganjurkan kita supaya ada keseimbangan antara rohani dan jasad. Ya. Sebab itulah hari ini ada SOP. Ini ni perkara yang berkaitan, kan? Kerana apa? Kerana solat itu merupakan rohani. Tetapi nak jaga jasad, oleh kerana kita pandemik sekarang ni, maka jarak 1 meter. Selangor 1,5 meter. Kan? Ada limit. Oleh kerana keadaan sekarang ni dah zoom merah, okey, 5 orang ke 40 orang ke, maknanya itu ikut SOP. Kenapa? Nak menjaga jasad. Tapi dalam masa yang sama, roh kena tunaikan. Ya? Jadi tak boleh nak melampaui. Ya? Pernah suatu ketika Nabi SAW masuk dalam masjid. Nabi masuk dalam masjid. Nabi masuk tu, Nabi tengok ada tali yang terbentang. Terbentang, mungkin contohnya daripada tiang ni kepada tiang sana. Ya. Nabi tanya, siapa yang buat tali ni? Nabi kurang macam itulah. Ya. Lalu sahabat beritahu bahawa tali itu dipasang oleh isteri Rasulullah. Isteri Rasulullah sendiri. Kerana apa? Kerana isteri Rasulullah ni, saya dah lupa nama dia apa, bukan Aisyah lah, ya. Terlalu kuat beribadah. Sehingga apabila dia tak larat nak bangun, nak solat, dia berpaut kepada tali. Lalu Nabi SAW suruh rungkai. Dan Nabi kata, sesungguhnya kita ni ada tanggungjawab juga terhadap jasad kita. Ya. Jadi di sinilah kena ada keseimbangan. Ya. Begitu juga kita pernah, saya rasa semua biasa dengar kisah bagaimana 3 orang duduk bincang di kalangan dia orang ni. Dia kata, Nabi tak apalah, boleh masuk syurga, ada jaminan. Kita ni mana ada jaminan. Sahabat, ya. Sahabat dah tu, ya. Lalu dia pun berpakat. Dia kata, seorang sahabat ni kata, dia berazam, dia macam bersumpah lah, ya. Dia nak beribadah. Nak beribadah selama-lamanya. Sehingga sampai tak nak kahwin. Ya. Yang seorang ni pula, dia kata nak puasa. Yang seorang ni kata, saya dah lupa. Ada tiga orang lah. Lalu dia orang pun jumpa Nabi SAW. Beritahu hasrat dia. Ya. Hasratnya macam baguslah. Nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia menganggap nanti insya-Allah Nabi akan membenarkanlah, ya. Lalu Nabi SAW menyatakan, ya, Nabi marah. Nabi marah kepada 3 orang sahabat, ya. Nabi kata, aku beribadah tapi dalam masa yang sama aku tunaikan tanggungjawab aku sebagai manusia. Ada masa tidur, masa beribadah. Sebab itu dalam Islam, dalam solat umpamanya, malam dibahagikan kepada 3, kan. Ada sahabat beritahu yang kata nak puasa selama-lamanya, Nabi kata aku puasa tapi dalam waktu yang itu aku pun berbuka, ada hari tak puasa, ya. Nabi kata aku pun beristeri, walaupun aku beribadah tapi aku juga ada rumah tangga, aku ada isteri, ya. Aku kena tunaikan hak, ya. Dan barang siapa yang tak suka, yang tak beramal dengan sunnahku, maka falaisa minni, ya. Dan juga pernah suatu ketika, ini berlaku selepas negara Islam Madinah telah tertubuh, ya. Selepas proses hijrah, ya. Apabila kira dah berjaya dah lah,
ya, maka sahabat-sahabat semua dah senang, ya. Maka salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia pun berkira-kira, dia kata sudah sampai masanya dia nak fokus ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini dari sudut keseimbangan antara individu dan masyarakat, individu dan orang ramai, ya. Dia kata untuk dia nak fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk dia tunaikan tanggungjawab, dia nak makan minum tak ada masalah kerana dia dah ada sawah. Sawah tak adalah. Ada ladang, gandum ke, kurma ke, dah ada ternakan, ya. Dia nak menguzlahkan dirinya, dia nak mengasingkan dirinya daripada masyarakat, dia nak fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus tak? Kita nampak macam baguslah, kan? Maknanya dia tak nak dah, dia dah boring dah tengok dengan keadaan politik. Ini politik yang aru-biru, ni nak pilihan raya lah, ni sibuk dengan pandemik lah, macam-macam, ya. Jadi dia pun aku malah nak tayang dah, aku masuk hutan. Jadi sahabat ni macam tu. Dia tapi sahabat tu dia bukan masalah politik, ya. Dia tengok semuanya dah okey, ya. Masalahnya dia sendiri nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dia tak ada masalah dah. Maknanya nak berjihad semuanya negara dah menang dah, ya. Jadi dia pun jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan hasratnya, ya. Apabila mendengar pandangannya, keazamannya diluahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk fokus beribadah, sehingga tak nak lagi bercampur dengan masyarakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan dari kalangan umatku, ya, orang yang tidak mengambil cakna, tidak mengambil tahu hal ehwal orang lain. Ya. Maknanya dia nak diri dia lepas masuk syurga dia je. Dia tak nak ambil tahu orang tentang orang lain. Masalah ke apa, dia tak nak. Jadi ini bukan yang dikehendaki oleh Islam, ya. Jadi walaupun kita berada dalam keadaan macam mana sekalipun, kita juga selain daripada kita ni sebagai individu, kita juga merupakan ahli masyarakat dan kita kena bergaul dengan masyarakat. Kita kena tunaikan tanggungjawab kita terhadap masyarakat. Tanggungjawab apa? Di antaranya wa amaru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dah kemungkaran yang begitu dahsyat sangat, tipu daya macam-macam ni, itulah yang dikatakan jihad, perjuangan, ya. Okey. Okey, ya, kita bagi ruang kepada azan sekejap.
Okay, insyaAllah saya sama sikit lagi ya. Sebenarnya saya baru habis dua. Tadi waqi'iyah dan yang keduanya tawazun. Tapi tak apa. Yang tawazun ni kesimpulannya kita kena seimbang antara kehidupan kita sebagai individu dan juga ahli masyarakat. Ya. Jadi Islam suruh kita seimbang. Ya. Kita kena tunaikan hak kita sebagai individu, dalam masa yang sama kita kena tunaikan hak kita kepada masyarakat. Kita tidak boleh beruzlah selama-lamanya, bersuluk selama-lamanya. Memang orang dahulu ada istilah uzlah. Ya. Uzlah maknanya dia mengasingkan diri dia. Seperti Nabi SAW beruzlah sebelum menerima wahyu, beruzlah di gua Hira. Kan? Tapi bukan selama-lamanya. Ya. Seperti agama kependetaan, kalau duduk dalam hutan, duduk dalam gua tu, betapa tu dia kata dia berkecek dengan Tuhan tu, itu bukan ajaran Islam. Ya. Kita beruzlah sebenarnya dalam konteks Islam ni ada uzlahnya, iaitulah qiyamul lail. Ya. Tapi dalam tempoh bukan selama-lamanya. Ya. Dalam keadaan tertentu kita kena berkecimpung dalam masyarakat. Ya. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW menyebut man ra'a minkum munkaran, barang siapa melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi. Maknanya apabila kamu lihat kemungkaran, kamu kena cegah dengan tangan, ataupun dengan tangan, dengan mulut, dengan hati. Maknanya itu sifat kehidupan seorang Muslim. Maknanya dia tidak boleh duduk secara bersendirian. Dia mesti menjadi ahli masyarakat. Okay, itu yang pertama, dari sudut tawazun yang kita bincang tadi. Yang keduanya dari sudut keseimbangan rohani dan jasmani. Ya, kita ni ada rohani dan kita juga ada jasmani. Kita kena tunaikan tanggungjawab roh kita dan juga jasad kita. Tak boleh berat sebelah. Ya. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, bagaimana kisah isteri Nabi SAW, ya, dan juga kisah bagaimana Nabi SAW rungkai tali yang dipasang oleh isterinya, ya, kerana tak larat nak solat, nak tarik, nak pegang, nak bergantung. Nabi kata tak boleh. Ya, maknanya sampai masa perlu rehat kena tidur. Sampai masa perlu beribadah, kita beribadah. Ya. Begitu juga dari sudut sahabat tadi yang saya cerita tentang sahabat ni, dia beruzlah nak kerana apa? Kerana tak nak okey, itu dah dinyatakan dia. Okey. Jadi itu di antara perkara-perkara yang berkaitan dengan tawazun. Dan yang keenam, syumuliyah, ya, tak sempat dah malam ni. Kita akan sambunglah di lain rancangan, insya-Allah. Berharapan, insya-Allah. Syumuliyah membawa maksud lengkap. Ya. Mungkin ada beberapa soalan nak dikongsi. Tak ada, ya. Okey. Jadi sekadar itu sahaja. Terima kasih sekali lagi kepada Faris yang kongsi slide malam ni. Mudah-mudahan kita semua diberi kerahmatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan insya-Allah sama-samalah, ya, kita jaga SOP, ya. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diangkat musibah yang melanda umat pada hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.